Namun contoh kalau tiba-tiba dia cakap kalau dah tak boleh masukkan sebab Hangout Mute ini cuma boleh memuatkan seramai 210 orang peserta saja. Okey, tapi contoh kalau para peserta dah klik kepada link tapi masih lagi tak boleh masuk, okey, maksudnya para peserta akan berada dalam senarai menunggu. Kemudian pula minta untuk yang sebaik semua peserta supaya pastikan sudah klik mikrofon dan Awalnya sila tutup mic dulu. Ya betul. Terima kasih. Okey, baik. Ini peraturan yang paling penting sekali bila kita masuk kepada sesuatu sidang online. Yang pertama sekali iaitu sila pastikan para peserta sudah klik mute kepada ikon mikrofon dan juga ikon video kamera. Okey, kenapa kita perlu tutup mikrofon? Yang pertama sekali supaya kita tak dengar bunyi-bunyi gangguan lain yang akan mengganggu kelancaran pada sesi ini. Okey, dan juga kenapa kita perlu tutup kepada video kamera untuk mengelakkan data kita dimakan dengan banyak, sebab kalau kita on kamera, data kita akan dimakan dengan banyak. Dia menggunakan bandwidth kan. Jadi untuk nak pastikan supaya supaya memberikan kelancaran, jadi para peserta diminta untuk mute ataupun tutup kepada ikon mikrofon dan juga ikon video kamera. Namun, untuk sesi soal jawab ataupun kalau para peserta ada sebarang kemusykilan atau pertanyaan, para peserta boleh terus onkan mikrofon dan bertanya langsung kepada penceramah kita, ataupun para peserta boleh menggunakan ruangan chat untuk bertanyakan sebarang persoalan. Jadi kalau nak ada sebarang persoalan boleh onkan mikrofon. Kalau tidak ada sebarang persoalan boleh tutup ataupun bagi mute kepada ikon mikrofon. Okey, kalau lihat di sudut atas kiri tertera perkataan REC, maksudnya sesi ini sedang direkod oleh pihak Australia, dan kami juga minta yang sebaik semua supaya tidak membuat sebarang gangguan seperti klik kepada ikon stop recording. Kalau klik kepada ikon stop recording, maksudnya para peserta sudah memberhentikan sesi rakaman ini. Dan yang paling penting sekali supaya tidak klik kepada ikon present now. Kalau klik kepada ikon present now, dia macam akan melakukan satu rampasan kuasa daripada slide penceramah kepada slide peserta, melainkan diminta oleh penceramah untuk para peserta kongsikan slide para peserta lah. Dan saya harap dengan penjelasan tersebut dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana perjalanan banking online kita pada pagi ini. Okey. Indonesia sudah pada dekat talian ke? Indonesia? Ya, sudah. Okey, jadi saya rasa tanpa saya lengahkan masa lagi, saya mempersilakanlah penceramah kita iaitu Cik Indonesia yang akan berkongsi mengenai tajuk iaitu membina profil murid dengan rumus B lengkap. Jadi dipersilakan Cik Indonesia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik, terima kasih pada rakan-rakan yang telah berebut-rebut untuk masuk ke dalam kita punya channel hari ini, iaitu belajar untuk membuat profil murid ya. Boleh tutup dulu itu record video tu. Sekarang saya sedang record, nanti video ni akan saya upload ke YouTube. Saya takut nanti satu masa nanti menjadi masalah. Kalau perempuan terutamanya, nanti suami dia minta tolong delete, habis ilmu kita. Delete gambar ni dengan video-video sekali. Okey, kejap Indonesia. Okey, Puan Alfa juga tutup video. Jimen Jen juga dan Tawa Frida tutup videonya. Boleh on
On mic saja nanti bila ada pertanyaan ya. Oh, saya tak test tadi nak present, boleh kata alhamdulillah hari ni boleh. Ada yang masih masuk lagi. Baik. Kita sekarang sudah 182 orang. Dan saya berhajat tidak nak pergi ke kita punya apa tadi tajuk penting hari ini. Kita masuk dulu untuk panaskan dulu. Panaskan Excel dulu ya. Ada yang tanya bunyi apa tu ya? Okey, ada yang pertama kali ke cikgu-cikgu yang baru join Meet ini? Tahniah kalau baru pertama kali. Dan mana saya punya Excel tadi ya? Okey, ni dia. Baik, hari ini kita akan belajar membuat VLOOKUP. Dan saya punya channel Bijak Excel ini sudah saya tulis kita punya perjalanan. Banyak pula yang isi nama kat sini. Terpaksa kita pergi dekat sini je lah. Oh, ini. Ada 9 benda sebelum kita pergi ke destinasi terakhir ini. Wow, kok jadi gini. Okey, yang pertama, macam mana nak mempercepatkan select. Yang kedua, nak apa membesarkan. Yang ketiga, copy paste value. Keempat, make. Yang ketiga, make. Yang keempat, trim. Yang kelima, nak buang titik. Yang keenam, numbering. Yang ketujuh, table. Yang ke-8, alternate enter. Ke-9, go to, nak pergi cepat ke sel tertentu. Baru kita masuk ke VLOOKUP untuk buat data ini ya. Okey, ini saya punya contoh. Apa yang kita nak belajar hari ini. Sebelum kita tunggu rakan-rakan lain masuk ada lagi yang baru duduk baru masuk tu. Baru 185 orang. Okay, cikgu-cikgu yang dapat link tadi bolehlah share pada rakan-rakan. Suara clear ke? Cikgu Nur Hasim tak clear, ada bunyi-bunyi lain. Bunyi lain. Bila minta para peserta untuk mute kan mikrofon supaya kita tak dengar lah bunyi-bunyi gangguan lain. Macam bunyi air laut tepi pantai. Air pantai Okey cikgu, ini satu data contoh data contoh. Jadi bila kita nak select data ni, saya tekan shift, tekan panah ke bawah. Dia akan berhenti. Sebab apa ya? Sebab ada kelompongan di sini kelompongan di tengah-tengah antara Mardiana dengan Nur Indah ni ada kosong. Jadi agak ambil masa yang lama untuk sampai ke bawah. Ini baru 32 nama. Seandainya cikgu nak urus APDM dan biasanya murid itu sampai 1,500 ada, 2,000 pun ada ya. Jadi bila ada kosong gini pada bahagian tertentu kita agak lambat. Biasanya yang kosong ni nama tak kosong lah, nama murid semua ada. Nombor telefon mak ayah kosong. Alamat mungkin ada kosong, lepas tu nama ayah pun ada yang bahagian kosong. Jadi macam mana cara supaya kita boleh tekan zip sekali tu sampai ke bawah. Ini cara dia nak mempercepatkan select ini. Ilmu yang pertama hari ini. Itu caranya adalah kita select bahagian yang kita nak ni. Ataupun kalau satu sheet semua ni, kita tekan di sini dua bucu ni. Tadi hari ni saya tekan yang G ni je, dapat semua ni, tekan di G ni. Kalau tekan di Mardiana ni dapat Mardiana saja, tekan di G, tekan Ctrl G. Ctrl G, go. Ctrl G anda boleh salin nota ini, kemudian klik special di bawah ni. Bila dah klik special, klik blanks, kosong. Artinya kita nak dia tanda bahagian kosong-kosong itu. Klik OK. Kemudian dia tanda secara auto kat sini. Dan kita
saya nak masukkan tempat yang kosong itu, tempat yang blank itu angka 0. Lalu saya tekan 0 di keyboard dan saya tekan Ctrl Enter. Maka dia secara automatik dia penuhkan semua ruang-ruang kosong. Jadi bila kita nak select, tekan Shift Ctrl panah ke bawah, dia select semua. Seandainya data ini ada 1,500, maka 1,500 lah dia akan select semua dalam masa berapa saat 1, 2, mungkin 2 saat dia. Dia select semua dah. Masih bunyi pantai bunyi pantai. Okey, saya ulang lagi sekali. Nampak Saya ulang lagi sekali. Ini cara untuk kita nak penuhkan ruang-ruang kosong ini supaya kita cepat select. Ni kan lambat ini. Ada cikgu tanya, nak isi nama murid dalam data, kena salin semua ke? Salin semua. Tapi dia tak tahu teknik dia ni. Nak lambat macam ni. Jadi teknik cepatnya adalah kita select kolom ini, klik Ctrl G, pergi ke special, pilih blank. Ya. Tapi kena ada peserta dia pergi share screen, jadi minta untuk dia macam share balik screen lah. Oh, tak nampak balik. Rampasan kuasa. Sorry Ibu. Share screen. Mana Stop sharing. Present now. Okey, nampak ni. Okey. Baik, sekarang saya ulang lagi sekali Jadi tujuannya kita nak cepat kerja Jadi kita guna komputer ni supaya kerja kita lebih cepat. Jadi bila kita nak select satu persatu gini, walaupun tekan Ctrl Shift Ctrl, dia lambat sebab masih ada lompong-lompong di sini. Jadi caranya adalah kita select di sini yang kita nak ini, dan seandainya data IPDM tu kan dia penuh, tekan sini semua aja. Tekan sini jadi dia select secara keseluruhan. Tapi pagi ni saya select yang ni saja dan tekan Ctrl G. Saya tekan special. Guna pilih blanks dan saya tekan OK. Baik, setelah tekan OK, kita tak perlu gerakkan mouse letak di tempat kosong tu, tak perlu. Kita hanya angkat jari telunjuk kanan dan tekan 0 di keyboard. Sudah tu, tekan Ctrl dengan jari kiri dan jari kanan tekan Enter. Maka dia akan tolong kita isi secara keseluruhan. Okey Okey. Jadi bila kita nak copy, kita tekan Shift Ctrl dan tekan anak panah ke bawah. Maka dia telah select secara automatik lah. Okey, satu Okey, sekarang kita nak pergi ilmu yang kedua, iaitu apa? Kita pindah dulu yang ni. Apa ni adalah kita nak besarkan huruf-huruf yang kecil ini. Kalau saya pilih peta inisial ini. Ada suara dari mana? Okey. Kita nak peta yang ini nak jadikan dia tu semua huruf besar. Jadi di sini kita tekan sama dengan up. Up kita nak besarkan. Upper. Dan yang ini kita klik di sini. Kita enter. Dah, semua jadi huruf besar. Okey, ada lagi yang nak masuk. Dia kata tak ada link sebentar. Kita dah send link, ada orang tutup dengan nama-nama dia pula. Syam, Ya. boleh tak sekiranya macam masa Cikgu Syam ditunjuk, mungkin kita buka Excel at least cikgu try satu supaya dia dapat. Kadang-kadang mungkin tak jadi juga. Betul. Kalau boleh jangan belajar teori kan. Tengok saja, nanti tak pandai, tak jadi juga. Okey, siapa di sini yang ada data di depan?
boleh type nombor 1 je di ruangan chat tu yang dah ada data. Okay, thank you Puan Lambi, Puan Lam Sim. Siapa lagi? Okay. Wow, cikgu China ni. Ramai yang dah standby kan. Tahniah. Okay. Okay, kita buat sekali lagi Yang pertama ni dulu. Cikgu boleh pakai data yang ada supaya takut tak kacau data tu, salin data tu pergi ke Excel baru, paste. Salin. Jadi kalau rusak nanti di Excel baru pun tidak kacau data yang asli, yang original. Kalau tak ada data, cikgu boleh reka-reka je lah buat macam saya ni. Ambil je lah. Jadi kita belajar teknik sekarang ini untuk nak memenuhkan ruang kosong ni. Ini penting. Okay, pertama sekali select pada bar C. ABC atas ni dia panggil bar bar ABCD ni, dan 1 2 3 ni pun bar juga. Jadi yang atas ini bar huruf ABC. Yang sebelah kiri ni adalah bar angka. Jadi kita select di C ni. Bila select di C, dia akan select semualah satu kolom ini. Kemudian tekan Ctrl G. Ctrl G. Di bawah ni ada special. Kita klik special. Dan di sini ada notes, ada formula, ada blanks, ada current region, ada current array. Kita pilih blanks. Pilih blanks dan klik OK. OK. Bila klik OK, kita nak masukkan sesuatu ke tempat yang kosong. Contoh, kita nak masukkan perkataan kosong. Nah, tulis je dan tekan Ctrl Enter. Maka semua tempat kosong tadi pun terisi. Tidak mesti angka kosong macam tadi. Tidak mesti. Lain-lain pun boleh. Jadi yang ini kita dah faham. Nanti ada yang kosong-kosong artinya kosong. Jadi nanti kalau cikgu data nak tahu berapakah dalam data sekolah itu murid yang data telefon mak ayah dia tak ada, kosong. Jadi kita pakai yang inilah, kita kira nanti bawah ni berapa ada huruf kosong di atas ni. Satu cara juga, ataupun boleh juga kita nak kira berapakah petak blank yang kosong. Ni Excel baru ke ni, ada yang tanya. Saya pakai Excel 365 Excel 365 dia ada sedikit kelainan dengan Excel yang selama ni kita pakailah 2013. Karena Excel ini dia ada macam idea design ini. Kat mana idea design ni? Saya pun tak pernah pakai sebab dia untuk chart. Okey, sekali lagi. Last sekali Ctrl G. Select dulu Ctrl G special blanks. Okey. Tekan kosong. Kita sebelum tekan kosong tu kita rasa nak letak di petak ni kan kosong, tak payah. Tekan dia kosong. Kemudian Ctrl Enter. Dia masuk semua dah. Dia siap. Jadi bila nak ke bawah, nak select, tekan Ctrl, tekan Shift Ctrl, tekan anak panah ke bawah. Cepatlah. Tak payah kita 1 2 3 4 5 6 7. Air dah menggelegak kat dapur tu. Kita buat gini ya. Dah siap. Jadi dia tolong kita ni Excel ini. Okey, dah siap satu benda. Yang kedua, kita nak membesarkan huruf kecil ini. Biasa kalau cikgu buat Google Form, ada mak ayah ataupun siapa-siapa dia tulis huruf kecil. Jadi kita nak seragamkan. Takkan kita nak salin balik ni kan? Ataupun kita nak pergi ke Excel, PowerPoint, nak membesarkan huruf kecil ini. Jadi dengan menggunakan, maaf saya interrupt, ada peserta minta supaya slowkan sikit. Mereka baru nak buat. Okey. Yang pertama, saya tunggu. Yang pertama tadi dah dapat belum Ada masalah tak?
Yang pertama tadi. Okey, Ctrl G, pilih special. Ya. Select Ctrl G, pilih spesial, pilih blanks. Okey, blank. Klik OK. Klik OK. Oh, ni tak boleh sebab dah tanda dah. Dah ada tanda penandaan. Kita undo balik. Klik OK. Lepas tu cikgu tekan 0 di keyboard itu. Special, blanks, OK. Tanpa mengalihkan mouse ke mana-mana, tekan dia 0. Dan dia pergi ke atas sekali. Takdirnya dia pergi ke atas sekali. Bila dah tekan 0, tekan Ctrl Enter. Ya, ada yang tanya kelas dah mula lah. Dah mula dah ni. Kita dah sampai Raub dah. Berangkat AKL tadi. Nak pergi Temeloh. Select kolom, Ctrl G. Okey, terima kasih Cikgu Loh. Tolong buat nota. Okey, last Ctrl Enter. Dapat kan? Kalau berjaya yang ini, kira jadilah tu. Dia step ni tak jadi kat tadi tu lah. Lepas tekan, sebelum tekan Ctrl Enter tu, kita alihkan mouse. Memang tak jadi. Alihkan mouse, kita pilih salah satu sel. Jadi tak jadilah. Jadi caranya jangan alihkan mouse. Okey, dapat tahniah. Siti Adiba, Muhammad Fairil, step 1 berjaya. Okey, kita nak pergi ke VLOOKUP data. Okey, yang kedua ni kita nak besarkan huruf. Ini mudah saja. Saya pilih di sel E ni untuk besarkan huruf yang ini. Jadi kita klik sama dengan apa. Apa. Up itu ingat untuk kita nak angkatkan dia, huruf kecil nak besarkan dia. Jadi kita klik pada nama yang pertama ni dan kita enter. Sebenarnya kita kena masukkan ini di belakang ni, penutup kurungan. Tapi kalau kita tak masukkan penutup kurungan pun tak ada masalah sebab Excel tu dah faham dah. Oh, aku tahu dah. Kau mesti masukkan lepas ni. Seolah gitulah dia nak bercakap. Jadi kita enter, dia tolong masukkan. Jadi besarlah semua. Untuk yang di bawah macam biasalah, cikgu tarik dia punya field holder. Apa benda tu field holder? Di setiap sel ini bila kita klik, dia ada satu petak yang lebih besar dari petak lain. Ini, bucu ni. Bucu sebelah kanan bawah. Ini nama dia field holder. Field holder. Apa dia punya peranan dia? Bila kita tarik, dia automatik menyalin. Mengkopi yang di sebelah tu. Kita tarik sampai bawah. Kalau tak nak tarik pun boleh juga. Cikgu tekan dia 2 kali sini. Ada jadi, ada tak jadi. Tak jadi ni. Oh, tak jadi. Ini kita tarik. Sebab nanti rumus. Okey. Dah dapat semua. Besar semua dah. Okey, bila dah besar semua, kita nak ambil yang ini, nak tempel di sini, ya kan? Kuatkan sound pada desktop telefon cikgu. Yang ini kita nak copy, letak di sini. Biasanya kita copy, letak di sini ataupun di sini dululah. Dia pergi dekat atas ni home, paste, value. Macam tu kan? Tapi ini cara yang lebih cepat sikit. Tak payah gitu. Kita select semua yang ini. Copy. Letak sebelah ni dulu, pinjam dulu. Tekan alternate SEV. Oh bukan, salah. Letak sebelah ni, tekan alternate ESV. Tekan OK. Alternate ESV. Iaitu eating ESV.
some vitamin. Ini kuningnya. Yang ini, yang rumus nih. Yang rumus nih, kalau kita copy, kita letak di sini, dia jadi ref. Ya kan? Ref itu maknanya referensi, dia hilang punca. Jadi kita nak dia nih sebagai rumus berubah bentuk menjadi wujud yang asli. Nah, ini dia belum wujud asli lagi nih, masih dalam bentuk bayang-bayangan lagi nih. Jadi kita copy yang ini, letak sebelah ni, tekan alternate, ESV. Okey. Jadi kat sini dia sudah berbentuk wujud dalam bentuk yang asli. Kita tengok atas ni. Ada satu Mardiana. Ada punya ini apa? Dia masih dalam bentuk rumus. Untuk buat semua kita guna teknik yang sama. Control, letak sebelah ni, alternate, ESV. Okey. Jadi kita dapatlah semua. Ulang upper. Okey. Ini upper ni sama dengan UPPR kurungan. Cikgu, ini nak pakai huruf kecil ke huruf besar ini? Boleh dua-dua. Besar boleh, kecil pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ejaan dia sama. Okey, lepas tu klik kat sini, enter. Untuk kehadiran Cikgu Lai Jimmy, jangan keluar dari channel ini. Last kali nanti kita akan bagi link untuk isi kehadiran. Kalau anda tinggal, pergi ke tandas, minta tolong isteri jaga. Jangan keluar, nanti keluar nak masuk tak boleh. Okey, dapat upper ya. Tak jadi upper macam ni. Mula-mula tekan sama dengan. Jangan tekan space bar. Mesti rapat itu sama dengan dia punya